Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita buat ulang kaji untuk guru kerja. Saya sentuh beberapa bahagian saja. Pertama, fenomena. Jika ditanya fenomena, awak tengok apa situasi. Situasinya adalah apabila satu pancaran elektromagnet terkena pada logam, logam ni terima haba, so dia akan panas dan mengeluarkan elektron. So elektron itu dikesan pada detektor dan awak nampak arus dibaca oleh emitter. Terpesong, betul? So fenomena ini akan melibatkan kesan fotoelektrik. Dia dah masuk bab 7. Jangan pergi kepada bab 6, bab 5 semua, tak. Bab 7. Okay, next. Awak akan belajar tentang pemalar Planck. Pemalar Planck dekat sini awak kena tengok. Kalau awak punya EV melawan F, bermakna EV ni ialah dalam joule. So joule awak tahu dia unit kerja. Kerja, work. Kerja ialah work. Kerja juga Q, benda yang sama. Kerja juga E, energy. Kerja itu tenaga. Huruf E, huruf W, huruf Q, benda yang sama. So, nampak kat sini E dengan F. E dengan F. So, kalau saya relate kat sini, E dengan F, bila saya bahagikan E per F, awak akan nampak H. Bermakna pemalar Planck ini adalah paksi Y per paksi X. Okay? Paksi Y per paksi X. E per F. So, baca nilai paksi Y awak dapat this one. Baca paksi X awak dapat yang bawah. So, bahagilah joule bahagi dengan Hertz. So, awak akan dapat joule per Hertz. Ataupun, kalau nak tukar pada saat, hubungan dia adalah songsang. Hertz dengan saat, dia mesti adalah saat tolak 1. Dia mesti saat tolak 1. Kalau saya ada catatan, saya boleh catat dekat sini, which is frekuensi, unit dia adalah Hertz ataupun saat tolak 1. Benda yang sama. So, dekat sini awak tahulah. Dekat sini dia adalah energy, dia juga adalah simbol Q dan dia juga adalah simbol work. Benda yang sama sebab unit joule. Clear, Kena clear. So, kecerunan dekat sini ialah H, dia melibatkan E per F. Okay? Okey, kita pergi sikit pada soalan terangkan. Soalan terangkan selalunya markah dia dalam 2 atau 3. Okey, andai kata dia TP2, so awak akan tahulah dalam kesan fotoelektrik, terangkan mengapa kelajuan maksimum, mengapa kelajuan kelajuan. So dia adalah tenaga kinetik, betul? Tenaga kinetik. So untuk tenaga kinetik ni kita akan guna huruf K. Kinetik maksimum, macam tu. Mengapa kelajuan maksimum tidak bergantung kepada keamatan? Dia tak bergantung pada keamatan tau, dia bergantung pada frekuensi. Okay? So, kena ambil dia punya point dan buat dalam bentuk mudah. Macam tu. Keamatan mempengaruhi elektron. Okay, dekat situ kelajuan ditingkatkan dari peningkatan frekuensi. So, dekat sana ada markah sebenarnya. Okay. Sekarang kita akan masuk teori fotoelektrik, last subtopik. Okay, untuk teori, awak akan lihat dalam bentuk formula kinetik maksimum. Okay. Tenaga kinetik kita tahu bahawa setengah mv kuasa 2, dia dah buat kat sini. So, awak akan relatekan dengan frekuensi. So, bila awak relatekan dengan frekuensi, kecerunan awak tetap akan jadi kecerunan H. So, dia akan sama macam tadi. Kalau formula graf untuk yang pertama tadi, frekuensi yang depan tadi melawan kerja, which is kerja awak itu dalam EV, unit dia dalam EV ataupun unit dia dalam bentuk joule, tak kisahlah. Yang penting dia adalah kerja, work ataupun E, benda yang sama. So, dia ada H juga, kecerunan. Ini pun sama juga sebab tenaga kinetik ini, tenaga energy of kinetic, this one, unit joule. Sama. Unit dia joule. Kalau saya buat dalam bentuk unit joule kat sini. So, dekat sini ada unit joule melawan frekuensi. Frekuensi boleh jadi unit hertz ataupun frekuensi juga boleh jadi unit saat tolak 1. Tadi saya dah terang. So, dia benda yang sama. Frekuensi, unit hertz ataupun saat tolak 1. So, paksi X awak ni dengan paksi Y awak benda yang sama. So, bila benda yang sama, kecerunan ni pun akan jadi pemalar Planck juga. Nampak ni? H. So, awak kena relate dengan
contoh-contoh pengiraan. Boleh masukkan lah. Contoh pengiraan dekat sini saya boleh relate satu untuk kita recall. Okay, fungsi kerja. Tadi saya bagi tahu work, QE, benda yang sama. So, andai kata dia nak dalam bentuk Q, just salin saja. Dan formula dia adalah HF ambang O. O ni macam ambang lah. Per E, elektron. So, ni dah dekat kalkulator. Okay, hari tu sudah suruh awak ambil kalkulator kan, constant untuk E. So, dekat sini awak akan nampak constant E which is 23. So, ambil kalkulator, just constant kan E awak tu. Okay, okay ni Alright, constant untuk E saya akan ambil nombor 23. So, dia akan keluar nilai lah. E, 1.6, 10 kuasa negatif 19. Sama. Okay. So, kalau benda lain pun sama, awak akan just masuk jika ada dekat senarai ni. Ni constantnya. Okay. Okay, sedikit tentang perbandingan. Awak akan nampak dekat sini dibandingkan antara cesium dengan lithium. So, awak akan nampak bagaimana guna lita yang sama. Tapi, cesium dengan lithium akan memberikan awak punya bacaan F yang berbeza. Nampak? Ni frekuensi ambang dia 5. This one frekuensi ambang dia 6. So, this one lebih besar. So, efeknya pada lambda. Sebab F dengan lambda berkadar songsang. Betul? V sama dengan F lambda. So, kalau saya contohin sikit, H laju sama dengan F lambda. So, hubungan F ni kalau buat tulang ikan, so dia akan jadi 1 per lambda. Darab pindah jadi bahagi. So, andai kata F awak tu kecil, lambda awak akan besar. So, kat sini F awak tu kecil, lambda this one akan lebih besar. Alright? So, itu adalah hubungan tentang apa jenis yang awak pakai untuk fotoelektrik awak. Dan jika kita pergi yang terakhir, andai kata ditanya tentang ini. Saya pergi sini. Boleh? Ni selalu pelajar blur lah. Kenapa boleh jadi macam ni? Ni tak ada apa sebenarnya. Ni adalah perubahan bentuk tenaga. Bila tenaga itu berubah bentuk, dia akan just sama dengan. So, awak akan ambil unit EV, elektrovolt tu, awak akan sama dengan tenaga kinetik. Tengok keadaan. Andai kata dikata macam ni. Laju fotoelektron, okay, bila kita tahu ada kelajuan pada fotoelektron, tenaganya mesti dalam bentuk E volt. Okay. Lepas tu dia kata disinari oleh sinar alta ungu dengan panjang gelombang sekian-sekian. So, dia mengalami kelajuan. So, bila mengalami kelajuan, dia akan ada konsep tenaga keupayaan terabadi. Okay. Tenaga terabadi. So, bila terabadi, kita akan kata tenaga dia samalah. So, elektrovolt disebabkan dia adalah fotoelektron sini. Dan kelajuan disebabkan kinetik. So, awak akan just mention dia adalah sama. Konsep kenapa? Keabadian tenaga. Okay. Saya rasa sampai situ saja untuk 7.2, 7.3. Selebihnya nanti kita akan start buat latih 2B untuk menjelang SPM.